Seterusnya kita akan tengok kita punya trading ya. Sesi kita sampai ke sesi belajar trade online, yang mana hari ini kita akan touch indikator baru yang saya rasa ramai lah siapa yang tak buka MT4 insyaAllah tahulah apa benda ni. Okay. Siapa yang buka, selalu buka dekat kita punya trading view ni, insyaAllah tuan-tuan akan dapat tahu indikator yang sangat-sangat mantap ni. Okey, baik. C4F, saya akan share saya punya screen dulu. So, apa yang tuan-tuan dapat kat sini adalah carta basic MT4 lah. Ataupun kita buka MT4, MT4. Dan malam ni kita akan tengok pair Euro USD ya. Kita dapat lihat USD strong. Tapi kita nak tahu macam mana USD strong ni, kita cuba kita boleh gunakan indikator momentum. Jadi, indikator yang kita nak sentuh malam ni adalah satu indikator yang mana? Okey, indikator yang mana dia merupakan community script dalam community script banyak indikator, kita nak touch satu-satu memang pancit lah sifat. Nah, jadi malam ni kita cuba touch satu indikator yang mana dia sangat-sangat popular. Kita kena tahu juga lah kenapa dia ni popular. Dia kena tahu kenapa ni popular. Okay. Okay, kita dah install lah indikator ni. Jadi indikator ni tak ada dekat MT4, tak ada dekat MT5, hanya ada di training view. So, kalau tuan-tuan tengok ni, dia nampaknya lebih kurang macam apa je kan? Macam awesome musculator pada, macam lebih kurang MACD pada no? Bentuk-bentuk bukit-bukit macam ni. Okay, ni menunjukkan momentum lah. Momentum yang mana maksudnya sekiranya dia bukit besar tu, momentum dan tu naik tu kuat. Dan momentum, maknanya bukit merah sel ni menunjukkan momentum untuk turun dia tu sangat kuat. Tapi sekiranya dia sudah sampai di hujung-hujung, dia akan jadi macam bukit kecil dan price boleh naik patah balik lah. Ini menunjukkan dia membentuk satu divergent. Okay, ini divergent term yang pernah kita pakai, yang selalu kita jumpa apabila apabila kita menggunakan momentum indicator lah, macam MACD. So, apa beza dia squeeze dengan momentum dengan MACD? So, untuk squeeze ni kita dapat lihat bukit dia tak banyak sangat banding dengan MACD. So, apa kata kita tambah lagi satu indikator MACD, built-in dengan MACD sebab kita nak bezakan, kita tak mahu pakai yang standard, yang dah modified. MACD yang standard. Okey, sekian tuan-tuan dapat tengok kat sini. Di MACD kita dapat lihat bukit dia lebih kurang dari CFS. Tapi apa yang saya perasan dekat sini, contohnya ada macam kat sini tak nampak bukit dia. Maksudnya untuk squeeze momentum ni dia dapat filter mungkin fake up ni setup lah saya rasa. Macam mungkin kat sini kita dah buy kalau MACD, tapi kat sini kita tak digalakkan buy lagi lah sebab kan dia masih belum cross kosong. Ini antara bukit yang tidak ada di squeeze tapi ada di MACD. Mungkin MACD ni lebih sensitif dengan pergerakan harga compare dengan squeeze momentum. Okey, kegunaan dia sama saja dengan MACD, yang mana tuan-tuan boleh entry buy atau sell. Yang mana kalau tuan-tuan entry buy adalah dengan menggunakan price lebih daripada kosong. Saya tutup dulu MACD ni, kita takkan MACD. So price cross kosong kita akan fokus buy. Kita akan instant entry pun boleh. Tuan-tuan boleh gunakan stop loss di support dan resistance yang terdekat. Okay, apabila dia cross kosong kita boleh entry instant buy. Dan kita boleh hold yang mana selagi dia masih hijau ataupun sampai ke resistance tuan-tuan, insya-Allah dia boleh kita boleh hold sampai ke sekian dia sampai ke tanda-tanda nak turun. Okey. Yang mana tanda-tanda nak turun tu macam MACD juga, kita nampak dia nak buat divergent. Okey, kalau dia nak turun ataupun kalau dia nak naik. So kalau ada nak turun dia akan buat divergent, bukit mengecil tapi price makin naik. Contohnya kita dapat tengok kat sini. Okey. Contohnya kita dapat tengok ni bukit mana saya nak tunjuk. Okey, sini. Ini price dia bukit mengecil. Okey, di sini lah. Di sini lah. Di sini cantik sikit. Bukit mengecil tetapi price makin turun. So ini kita namakan sebagai divergence.
So ini adalah divergent yang mana tak sama lah. Ini adalah divergent sell, divergent buy, sebab bukit dia makin menaik. Dan kita juga dapat cari juga divergent sell dengan kita tengok bukit yang semakin kecil, bukit hijau yang semakin kecil. So dekat sini kita dapatlah ini bukit kecil, tak cantik. Alright, kat sini kita nampak. So bukit dia makin kecil tapi price makin naik. Okay, uptrend. So uptrend di sini tapi bukit dia makin kecil. So ini tunjukkan divergent untuk kita sell. Yang mana tuan-tuan sekiranya price sudah masuk ke divergent ni, kita boleh cari setup sell lah. Mungkin tuan-tuan boleh gunakan supply demand. Price untuk sampai sini dia akan drop. Jauh juga tu dia turun sampai. Okay. Kalau ikutkan divergent ni memang banyak lah cerita dia, setup dia. Dan untuk Euro USD saja pun dah banyak. Kalau kita tengok pair lain nanti pun insya-Allah mungkin ada. Jadi tuan-tuan jangan lepaskan peluang. Malam ni insya-Allah mungkin kita akan cuba cari setup, cuba cari trade yang menggunakan, mungkin kalau ada kita nak guna pakai squeeze momentum pada mana ada setup, kita akan bagi supaya lah. Boleh, insya-Allah. Okey, sebenarnya saya akan pass ke CFF untuk sambung kita punya kelas. Mungkin CFF ada jumpa dan benda-benda menarik dengan squeeze ni. Dan untuk kita share sama dengan para pendengar. Okey, terima kasih banyak CFF untuk permulaan dan penerangan tu lah. Okey, so tuan-tuan, sebelum tu kita review sikit. Kita ada entry sama-sama untuk minggu lepas. Okey, so kita review sedikit sajalah sekali lalu. Okey, so kita dapat entry AUD USD. So kita entry dekat situ, betul-betul nasib dia turun lah tuan-tuan. Dia turun, kenalah kita punya TP kita, BE dan TP kita, Alhamdulillah. So ada AUD USD supaya yang ada ikut hari tu. So ada kena tuan-tuan punya BE dengan TP. So GU pun kita ada bagi entry, saya ada bagi entry juga. So GU tuan-tuan, GU okey. So sama tuan-tuan masuk, Alhamdulillah. Dia tahu kenalah. Dia kena TP tuan-tuan dan BE. Okey. So GU pun Alhamdulillah tuan-tuan, tanya. USD CHF. Okey, USD CHF. Jangan lambat sikit. CHF. Okey, dari sini. Okey, UDCHF. Okey, Alhamdulillah lah tuan-tuan kena lah PE. Dia hampir nak kena kita punya stop loss, tetapi tak sampai lagi lah. Elok dia turun, dia pergi kawasan support ni, kan, dia naik balik. Dia naik, kena lah PE ni. Cuma sekarang ni dia nak mencari TP lah. Adakah dia mampu sampai pada TP kita ni? Tuan-tuan buat PE dulu lah, insyaAllah dia boleh naik lah. Okey, tak apa. So, Alhamdulillah. Mana yang BE tu ada. Okay. So NZD USD, just review sekali lagi saja. NZD USD. Okey, betul-betul kita masuk tu dia buat T tu kan, doji tu. So Alhamdulillah tuan-tuan So candle ni dominan, dia tapau segala. So Alhamdulillah kenalah TP tuan-tuan. So TP, BE semua kena. Okay. So Alhamdulillah kat situ. Okay, itu sajalah yang kita bagi signal itu. So tanya. Alright, so tanya. So kita akan tengok bahagian yang kita bagi signal hari itu, kita nak matchingkan dengan speed momentum. Boleh tak kita matchingkan dengan speed momentum? Kita just nak study sama-sama lah. Study sama-sama kan. Okay. Apa persamaan dia? Macam mana boleh
kena ke tak swing momentum tu kan. So kita tengok, tuan-tuan kita tengok sama-sama. Okay. Okay. Kita tengok dulu AUD, AUD USD. Okay, AUD USD. Okay, AUD USD. Kalau ikut dekat sini, sebenarnya saya ni dah cari kawasan masa hari tu kan yang kita entry dekat area sini kan. Okay, yang kita entry dekat sini, saya sebenarnya dah cari rejection dekat kawasan resistance yang sebelum ni dan dia memang reject lah. Dia memang reject dan tuan-tuan dah kena TP. Okay, kalau kita matching dengan squeeze momentum, sebenarnya masa squeeze momentum ni sebenarnya kalau tuan-tuan perasan, dekat area sini sebenarnya tuan-tuan boleh matchingkan tau. Saya nak tanda sikit. Saya ada nak tanda sikit dekat tuan-tuan. Okay. Dekat area support ni yang kuat ni. Support ataupun area high volume yang sangat kuat. Okay. Area sini. Tuan-tuan tengok kita ambil kembali sama-sama kita ukur. Okay. Tuan-tuan lihat. Sebenarnya area saya bagi ni area rejection resistance lah. Tuan-tuan boleh sell lah. Kalau ikut betul-betul yang cantik, kita matchingkan dengan Swiss kan. Tuan-tuan tengok. Ini menunjukkan area pembalikan. Maknanya dia nak berubah arah. Sebab bukit dia tak berapa besar. Kalau tuan-tuan tengok dengan bukit sebelum ni, dia kecil. Okay, so sekarang ni area pembalikan arah. Kat mana dia nak balik? Dia tak balik lagi. Okay, bila dia ni, kekuatan penurun-nurun dia dah makin kurang. Bila semakin kurang, okay, dekat sini tuan tengok. Dekat area sini, saya nak suruh tuan perhatikan. Area merah bertukar jadi hijau. Nampak tak? Area sini juga dekat atas ni, kalau tuan-tuan perasan, adalah area continue. Area continue menunjukkan area yang dia nak naik. Dia continue nak naik, tuan-tuan. Okay, area continue nak naik ni, tuan-tuan. Sebenarnya tuan-tuan dah boleh buy dah. Tuan-tuan boleh confident tu sebenarnya. Bukit ni insyaAllah lah. Bukit ni insyaAllah dia akan menjadi hijau lah. Hijau yang tinggi sebab dia continue. So, tuan-tuan boleh buy. Boleh buy. Nampak? Dia punya ni pun merah. Tadi pun dia hijau. Dia relax. Bila dia jadi hijau ni, dia berkurangan kecil. Bermaksud apa? Dia cuba nak retest. Ini maksudnya nak retest sahaja. Maknanya tuan-tuan dah boleh nak re-entry. Nak re-entry. Nampak? Bila dia berubah jadi hijau ni, tuan-tuan tengok area macam mana. Ini candle kapit kan, tapi candle kapit yang tak kuat. Nampak tak? Dia ada doji kat sini. Nampak? Dan dia reject dan dia kapit ke atas. Bermaksud dia lagi nak naik. Kat sini tuan-tuan boleh re-entry. Nampak? Hijau ni dah bertukar menjadi hijau yang cerah. Okay, so kat sini tuan-tuan dah boleh re-entry untuk buy. Sangat cantik, sangat cantik. Ini biasa dia akan test untuk support yang sebelum tak pernah test kejap. Lepas tu dia akan naik sampai ke kawasan ni. Cantik tuan-tuan, memang cantik kalau tuan-tuan buy masa tu. Lagi banyak pada saya bagi signal sell masa tu. Okay, setelah sampai tahap macam ni, kita kena matchingkan lah. Bila kita tengok, oh sini, sampai sini. Sini adalah kawasan resisten yang sebelum ni yang sangat kuat. Jadi bila kawasan resisten ni tiba-tiba pula hijau ni berubah color, dia jadi tak cerah. Bermaksud dia sudah nak reject lah. Dia reject lah, maknanya dia reject. Bila dia reject, tuan-tuan tengok sampai saya bagi TP tepat dekat area sini, nampak tuan-tuan sini cantik ni sebab dia semakin menurun lah, merah-merah maknanya dia semakin continue sebab apa dia continue. Tengok sini apa dia ni, ni adalah candle kapit ni. Saya kata lah area hijau bertukar pada merah, macam sini juga merah bertukar hijau dia candle kapit. Hijau bertukar merah, kita nak tengok dia boleh continue ke tak boleh continue. Okay, dia jadi candle kapit macam ni. Bila jadi candle kapit macam ni, bermaksud dia boleh continue turun lah. So dia continue lah. Dia continue. Okay, dia continue pun sampai area support yang sebelum tu. Macam mana tu? Dia boleh break tak support tu? Okay, simple saja. Kita tengok dia patah balik, ni maknanya dia nak retest. Dia retest, lepas tu dekat sini dia terus break area support sini kan. Terus dia bertukar jadi merah terang. Maksud tuan-tuan boleh hold lagi lah. Hold sampai dia balik. Dari bawah yang latar. Dari bawah tu dia tukar jadi kurang lah. Nampak? Tapi di dalam merah ni ada continue pattern ni, tak strong tak strong. Bermaksud dia nak berbalik lah, dia nak berbalik, bukan kata dia nak continue lagi, tak. Dia nak continue keadaan dia macam ni. Contoh merah ni jadi hijau. Nampak? Merah jadi hijau ada apa dalam ni? Candle kapit kan? Nampak tak? Merah jadi hijau ada candle kapit, betul tak? Ni candle kapit ni tuan-tuan. Maksudnya dia nak naik lah. Nampak dia nak naik. Ni pun nak naik ni. Nak naik lagi ni. Dia nak naik lagi. Tapi dia nak naik tak tahu mana, tak kuat mana pun. Dia tak tinggi. Okay, dia nak naik, dia nak test area ni pun nak naik ni. Nak naik lagi ni sekejap. Dia nak naik lagi. Tapi dia nak naik tak tahu mana. Kita kalau tuan nak combine dengan apa ni, support resistance tuan boleh combine. So dia nak naik pun tak tinggi mana. Sampai sini je dia boleh pergi pun. Dia boleh naik lagi sikit je.
Okay. Itu saja. So kita macam itulah saya nak tunjuk tentang pasal kan. Okay. So saya nak tunjuk yang mengatakan candle grafik tu cantik sekiranya berubah arah pada screen momentum. Okay. So lagi kita tunjuk next untuk yang ni kan. Okay. USD CHF. Okay. Untuk USD CHF. Right. USD CHF pun sama kalau tuan-tuan dapat lihat. Tuan-tuan dapat lihat. Ini saya ada bagi signal buy. Dia naik tuan-tuan sampailah kita punya kawasan ni kan. Tapi dia akan test balik last kali baru dia sampai BE. Okay. Ini tuan-tuan boleh lihat. Yang pertama ni saya bagi signal buy. Keadaan dia tak cantik lagi tuan-tuan. Sebab apa kita kata tak apa nak cantik? Sebab saya base support resistance okey lah sebab saya confident kan. Sebab apa? Sebab dia masih berada dalam keadaan merah yang di bawah. Bila merah ni trend dia masih lagi menurun untuk nak test kawasan support yang bawah ni. Bila kata merah ni bertukar menjadi hijau, tuan-tuan tengok ni. Ni candle apa ni? Candle kapit tu kan? Candle kapit ni nampak ni. Merah bertukar hijau candle kapit ni saya selalu beritahu. Bila merah bertukar hijau candle kapit, bermaksud dia nak continue naik lah. So dia nak continue naik. Dia akan naik lah. Naik untuk test kawasan resisten yang atas ni. Lepas tu dia nak retest lagi sikit. Bila dia retest, dia lepak turun bawah. Dia lepak turun bawah. Tanpa ada sebarang candle perubahan. Tanpa ada sebarang candle kapit dekat sini. Bermaksud dia nak turun sekejap saja. Dia tak turun lama . Kalau ada candle kapit kat bawah ni, dekat perubahan ni, maksud dia akan turun jauh sikit lah. So bila tak ada macam tu, maksudnya tak ada apa. Di sini pula tengok merah ni bertukar menjadi hijau dan ada candle kapit nampak. Ada candle kapit. Bermaksud apa tuan-tuan? Bermaksud kalau tuan-tuan nak buy, ni saya boleh bagi signal lagi lah kalau tuan-tuan nak. Kalau tuan-tuan nak, saya boleh bagi signal lagi kat sini. Tuan-tuan masih boleh buy. Sebab apa? Dia masih continue ke sini. So tuan-tuan buy. Buy dia sampai mana? Sampailah kawasan ni. Yang saya tandakan ni. Kawasan resisten yang sebelum. Yang ni kat mana? Ni bawah. Okay? Macam tu. So kalau tuan-tuan nak buy lagi masih boleh lah sebab dia baru berubah arah dan hijau tu. InsyaAllah. Jadi tuan-tuan boleh buy kat situ. Okay. Tapi tak boleh jauh mana. Kakak tak jauh mana tuan-tuan? Tak jauh mana. Alright. Simple sahaja. Alright. Terima kasih ZWF atas analisa yang diberi. Sama. Candle kapit dan juga squeeze momentum. Jadi kepada para pendengar kita yang baru saja join, InsyaAllah kita repeat balik macam mana nak install indicator ni dekat TradingView. So untuk indicator ni tuan-tuan boleh pergi ke indicator dekat TradingView, buka TradingView, masuk chart, dan dekat indicator atas ni tuan-tuan boleh pergi ke community script. So first klik indicator dan tekan community script, tekan top dan ambil yang paling tinggi sekali iaitu squeeze momentum indicator. Kita malam ni kita nak kaji apa itu momentum squeeze . Dan untuk perbezaan dengan MACD saya dah sentuh tadi, saya tak mahu nak tadi. Tuan-tuan boleh tengok ke part yang saya explain pasal MACD tadi lah. Okey, seterusnya kita tengok gold, macam mana pergerakan pada malam ni. Alhamdulillah cantik. So adakah ini satu pullback mungkin satu pullback untuk buyers, tapi kita tengok dulu di time frame besar lah mungkin. Untuk gold bagi saya dia tengah consolidate tapi tak pasti sama ada dia mampu bertahan atau tak. So untuk di gold di H4 dia bukan satu solid signal untuk sell . Tapi kena tunggu lagi 3 jam sekiranya dia close warna merah dan squeeze momentum kita berwarna merah. InsyaAllah tuan-tuan boleh sell . Tuan-tuan boleh sell. Okey, untuk gold kita pukul 1 kot. Pukul 1 kot. Okey. Pukul 1 malam 1 pagi nanti insya-Allah kalau dia keluar candle sell warna merah tuan-tuan boleh sell. Stop loss kita ke atas ni TP kita boleh target area 17273 sebab ini kawasan short zone yang sebelum ni yang agak kuat. Yang mana kalau ikutkan pemahaman indikator kita ni insya-Allah boleh sampai ke situ. Dan untuk kita punya pemahaman yang mana hujung bulan merupakan hujung tahun ni adalah satu period yang mana market dia tak pergi mana-mana arah, dia just consolidate . So kita tengok market pun dia tak pergi mana-mana arah, consolidate sampai resistance di untuk gold. Siapa yang trader gold malam ni insya-Allah boleh standby sell. Okey, sampai resistance dia sell, sampai support dia jadi buy. Okey, sampai support dia tak mampu break bawah dia jadi buy. Okey,
ini adalah tips-tips untuk hujung-hujung trade di hujung tahun sampai atas ni sell, sampai bawah buy. Jadi ini sekiranya dia close dengan candle sell, squeeze kita pun candle sell, ini menunjukkan price sudah ready untuk kita re-entry untuk sell, dan kita target sampai ke support lah. Okay, untuk H4 nampak macam tu je. So untuk gold kita nampak dah setup dia macam mana, dan susah bagi saya, susah lah untuk dia break. Dan untuk momentum buy ni sebenarnya bagi saya lemah lah, sebab kita tengok momentum buy di sell di H4 adalah momentum untuk sell. Dia dah mula lemah dan dia sudah tukar warna jadi merah. Jadi di H1 kita tunggu saja, mungkin di H1 ni dia akan jadi lambat disebabkan oleh banyak lagi candle dia kena close, kena sell baru dia akan tukar arah di sell lah. Tapi sekiranya dia tukar arah di sell, dia boleh pergi jauh-jauh lagi. So nak entry sharp mungkin pukul 1 pagi ni di H4 atau boleh hurus lagi mana, dia tak patah balik kat kosong ni lah. Kita tuan-tuan sell di sini. Ni stop loss lah saya. Okay. Rule dia sama dengan MACD. Right. Rule dia sama dengan MACD, yang mana sekiranya dia cross kosong, tuan-tuan boleh buy. Cross kosong ke atas, dia boleh buy. Sini adalah buy. Sini buy. Dan sini adalah sell. Sekiranya dia cross kosong. Rule dia sama dengan MACD. Rule dia sama dengan MACD. Okay. Ini candle buy. Ini buy setup. Ini betul-betul basic lah hari ni kita bagi sebab kan. Semua orang boleh trade. Kita bagi basic ni, bagi basic. So dia pun boleh combine sendiri ya, dengan teknik lepas kan. Ini kita gunakan ni sebagai penentu trend. Sekiranya lagi kuat, lagi bukit lagi kuat, maksudnya trend nak naik tu kuat. Saya nak buat warna biru. So ini buy, ini sell. Okay, dia cross kosong kat sini, kita sell. Cross kosong kat atas, dia buy. So nak guna tu sebagai entry point pun boleh. Exit bila mana? Bila masa kita tengok dia sudah sampai support resistance lah, itu paling cantik, kita boleh hold lama. Jadi untuk di H1, kita pastikan dia close pada pukul 1 pagi nanti macam mana pergerakan dia. Confirm dulu, dia jadi sell, baru di H4 kita akan dapat setup yang cantik lah untuk squeeze momentum. Okay. So untuk F50 sebenarnya sudah terlambat. Kalau kita tengok F50 ni setup sebenarnya sudah terlambat. Yang mana di sini adalah satu sharp entry, yang mana ada berlaku macam C4F kata tadi, betul-betul ada C4F, dia jadi candle carpet, dia jadi setup sell. So memang bagi saya memang logik lah untuk kita gabungkan dengan candle carpet, terutama kan tuan-tuan peminat scalping M15, M5, insyaAllah boleh. Nanti kita akan tengok M5. So kalau ada peminat gold pada malam ni, boleh tekan like ataupun tekan button love lah kot. Kita nak tengok sikit. Tekan, yang tak tekan. Tekan. So apabila dia jadi hijau, boleh buy. So pastikan ada candle carpet. Sini ada candle carpet ke? Ada. Mungkin kat sini akan stop loss lah. Tapi macam mana stop loss kita nipis je buy. Kat sini. Tapi tak kena stop loss akan buy. Cantik kan? Setup memang ke buy. Lepas tu dia mai balik candle carpet. Mana mau cari setup yang stop loss nipis. Mana candle carpet macam tu. Dan juga dia masuk jadi warna, dia tukar warna. Tengok dia naik tuan-tuan. Dahsyat. Kan? Jadi memang ini setup yang bagi saya indikator yang sangat-sangat berguna untuk kita filter momentum, dan juga untuk kita guna di kebanyakan time frame. Semua lagi besar time frame tu lagi kukuh lah pergerakan dia. Dan kalau dia pergerakan tu sama dekat dengan time frame besar, maksudnya lagi bagus. Contohnya di H4 dia nak jadi sell warna merah. Okay, dia pastikan dia close warna merah dulu kan. Dan pada F15 ataupun di time frame lebih kecil, entry time frame, ada yang entry ke M5, ada entry di H1. Tuan-tuan akan dapat lihat lah, dia punya pergerakan dia tu, dia start jadi kosong. Kat situ lah entry kita boleh dapat sharp lah, dengan sekiranya dia sama dengan time frame besar. Ok, seperti yang jadikan kita nak tengok di M5, adakah set candle momentum ni boleh jadi dia. So alright, kita dapat lihat sini ya. So dekat sini kita dapat yang M5 sebenarnya sangat berguna. So yang mana kita tunjuk kat sini,
kita ada sebenarnya di M5 ni kena lebih confirmation kita akan trade menggunakan divergent. So kat sini kita nampak divergent tuan-tuan. Price nak gimana? Nampak So price naik tapi bukit dia makin kecil. So kita kata sini dia divergent. Okay. Kalau tuan-tuan rasa dia betul-betul divergent, tuan-tuan boleh layer siap. Okay. Bukit makin naik tapi dia berlaku divergent. So kat sini tuan-tuan boleh entry. So, untuk divergent ni saya galakkan pastikan dia berlaku satu candle merah untuk kita entry. Sell. So ini mungkin kena stop loss. Tak apa cantik. Tak ada candle kapit lagi pun. So yang seterusnya candle yang sedap untuk kita entry adalah candle macam ni lah. Kat sini dia start jadi merah kat sini kan. Ini kalau kita sell kat ni mungkin kena stop loss. Tapi kalau tuan-tuan nak layer, geng layer sedap lah kalau nampak divergent ni kan. Nampak makin naik tapi momentum dia makin lemah. So ini nak turun ni. So ini layer yang pertama, ini layer yang kedua. Tengok tuan-tuan dia pergi mana. Layer lagi tu. 2 layer boleh dapat. Okay. Dan alhamdulillah momentum ni confirm dah, momentum bukit dia besar, maksudnya dia nak drop lagi. Tuan-tuan jangan dengan close trade macam ni lah. Dah pergi dulu. Dah pergi dulu. At least kat M5 ni kita boleh target dia punya support, area support tu. InsyaAllah akan sampai. Mungkin tuan-tuan boleh gantung pada spread lah. Area sini support dia. InsyaAllah yang akan sampai. Tuan-tuan relax. Bagi saya sekarang ni untuk entry dah terlambat untuk kita sell di M5. Tapi sekiranya dia masuk, dia retrace balik, kita boleh gunakan sebagai entry lah. Okay, dia berlaku rejection kat sini. Tu pun dia jadi merah balik. Terutama apabila dia sampai di area sini dan juga area sini. Ada 2 level dia boleh reject. Sini atau sini kan. InsyaAllah yang akan jadi sell. So untuk time frame lebih kecil sebenarnya saya tak confirm dengan bentuk candle. Sebab bentuk candle untuk time frame lebih kecil ni kadang-kadang dia tak betul. Jadi untuk lebih sedap saya lebih prefer pakai divergent sebenarnya untuk time frame lebih kecil. Macam kita ni dapat sharp entry lah untuk sell. Price naik. Okay. Dan bukit dia makin kecil. Bukit dia makin kecil. 3 bukit kecil Dah tengok tuan-tuan, dia mainkan dan confirmation dia untuk entry kat sini. So candle kat sini lah, kita akan sell. Stop loss kita kat ni. Tengok tuan-tuan, tuan-tuan jauh. Okay, kita target dia gimana kita kata tadi? Support lah. Kalau kita sell, kita target support. Alhamdulillah, kena. Okay, biar A je, insyaAllah. Jauh lagi. Kalau tuan-tuan rasa macam M5, okay, boleh pergi jauh tak ni? Tuan-tuan boleh tengok di H1, M15, H1. Rasa dia dalam momentum gerakan yang merah lagi. Okey, cantik. Boleh hold lama. Okey. Ni teknik sebenarnya kita boleh pakai untuk scalping juga menggunakan divergent. So tadi saya tengok divergent buy. Divergent sell, kita akan cari divergent buy macam mana, F. So untuk cari divergent buy, kita kena tengok dia punya bukit sell dia makin kecil. So bukit sell makin kecil, kita akan cuba scan. Dan trading ni memang kita kena banyak scan ya. So okay, ini kita nampak dah satu divergent. Cuma di M5 mungkin dia berlaku sikit volatile lah untuk price turun. So price makin turun, dah bukit dia sebenarnya ni makin kecil lah. Nampak divergent kat situ, standby saja buy. Kadang-kadang kalau ikutkan ini entry kat sini, kita kena entry kat sini. Tapi tuan-tuan boleh layer lagi lah. Sekiranya dia makin turun sebabkan divergent ni dia memang dia akan naik. Cuma bila masa tu mungkin kita kena tahan sikit, tahan floating. So SOP dia, first pastikan dia warna hijau, dia naik cross kosong, boleh entry buy. Ni entry yang pertama. Mungkin tuan-tuan hanya perlu layer 2 kali. So ini berlaku shadow panjang dan dia masuk candle buy kat sini. Sini entry yang kedua. So Melayer Melayer kat situ So entry buy kita kat sini yang kedua. Right. Okay, ni entry kedua layer. Biar pergi. Sebab M5 ni dia tak banyak sangat stop loss. Cuma jangan MM lah kalau nak main layer kan. Tu tuan-tuan lihat sendiri lah macam mana performance dia. Betul tuan-tuan boleh confirm dengan time frame lebih besar lah. Macam di H1, di H4 boleh hold lagi lah.
Okay, mana saya tanda ni? Tengok di H1 dia sudah jadi hijau. Satu kita layer kat sini, dua kita layer kat sini. Tengok tuan-tuan pergi hijau sampai atas ni. Okay, nampak engulfing tuan-tuan boleh terus TP. So TP di H1 lah. Ni engulfing. Ataupun ini pun engulfing boleh kata dua tempat yang tuan-tuan ambil TP. Ni mungkin sebab dia sampai ke resistance sebelum ni kan. Dia berlaku sikit reaction. Itu TP kat situ dah cukup ZFF. Dengan dua layer ni kita dapat close lah sebenarnya. Cantik tu. Cantik lah. Alright, untuk di H1 kita masih tunggu lagi signal dia nak cross kosong kita entry sell. Macam saya kata tadi di H4 ini adalah satu rejection yang sangat-sangat cantik Zafan. Supaya suka lah ni. Powerful. Nampak macam reject tu yang best tu. Supaya suka reject macam ni. Okay, tunggu dia close lagi 3 jam 4 jam. Sekiranya dia close macam ni, kena sell pada sekarang ni dan squeeze momentum kita warna merah, tuan-tuan boleh hold sell TP stop loss kita kat atas ni. TP dia kita mungkin akan dekat kawasan support, okey, dekat situ. Jadi untuk goal malam ni kita dapat setup di H4 lah. Okey, saya akan bagi sell setup. Mana tahu ada rezeki kita boleh tengok pada hari Khamis. Jangan entry sekarang ni, tunggu pukul 1 pagi nanti sebab candle masih dikejam, macam-macam boleh jadi. Hanya entry sekiranya berlaku candle sell. So TP kita dekat area support dah cukup. Nisbah kita 2.8, nisbah 1 iaitu stop loss kita 87 pip, TP kita 244 pip. InsyaAllah. Dan seterusnya saya akan pass ke CFF untuk review strategi pair. Mungkin CFF nak tunjuk mana mungkin ada pair yang rancak untuk kita share dengan pendengar kita. Terima kasih CFF. Okey, so kita sambung balik tentang yang tadi dari USD DHM. Kita ada bagi signal baru. Nampak dia pun dah mula naik. Nampak itu signal pun dia dah naik kan. So insyaAllah kat situ tuan-tuan nampak lah. Kata apa? Kejayaan sedikit kat situ. Okey, so tadi LED sebenarnya sekejap saya tengok. Okey, kita tengok pula NZD USD. Kita tengok apa persamaan dia dengan kita entry sebelum ni dengan swing momentum ni. Macam mana kita boleh tentukan dia? Tuan-tuan tengok sendiri kat sini, okey. Ini saya entry sell sebab apa? Dia ada rejection sepatutnya dekat area sini lagi muncul. Nampak apabila hijau berubah jadi hijau tak terang dan berada di kawasan resistance. Bermaksud itu lagi comel untuk tuan-tuan nak sell. Okey. Dan okey tak apa. Macam mana tuan-tuan nak hold? Sini sebenarnya okey dah sell kenalah kita punya BE, okey? Kita punya BE. Bila perubahan ni nampak ni? Hijau bertukar jadi merah. Tuan-tuan tengok apa ada tu? Candle kapit. Bermaksudnya bila ada candle kapit macam ni, dia nak continue. Nampak tak tuan-tuan? Bila ada macam ni dia nak continue, dia nak pergi jauh lagi. Memang dia pergi jauh. Dan alhamdulillah kena kita punya TP. Kena kita punya TP, okey? Kena kita punya TP. Begini. Alright, nampak tuan-tuan. Tu memang ada dia punya apa orang kata persamaan, ada dia punya persamaan tuan-tuan boleh guna pakai. Nampak tak? Boleh guna pakai. Kan? Dekat sini tuan-tuan tengok Tuan-tuan tengok saya nak beritahu. Merah bertukar jadi hijau. Tuan-tuan tengok, merah bertukar hijau. Tapi di sini mana ada langsung candle kapit. Bermaksud dia belum nak continue naik lagi. Belum lagi tuan-tuan. Lepas tu hijau ni nak bertukar seakan-akan merah tetapi tak merah, tiba-tiba dia terang. Hijau tak terang, hijau terang. Tetapi ada candle kapit dekat sini. Bermaksud dia nak naik. Nampak? Dia nak naik dan di sini besoklah dia tukar jadi hijau pula sebab dia nak retest kawasan support yang tak test lagi. Terus dia melonjak naik. Nampak? Dekat sini yang saya entry tu. Okey, berbalik kepada di sini. Okey, macam mana tuan-tuan? Dekat sini nampak ni. Bila dia tukar jadi hijau dekat area sini ada area kapit. Tak kira lepas sikit pada tu pun kan. Ada area kapit. Bila ada area kapit bermaksud dia nak naik. Dia lagi nak naik. Lagi nak naik. Macam ni dia nak naik lagi tuan-tuan. Dia nak naik lagi. Selagi mana? Macam mana? Sorry. Sebab bukit semakin atas kan. Dia nak naik. Naik sampai mana? Sampai ke area sini dulu ya tuan-tuan. Kita boleh tengok.
Sampai ke area mana? Area yang saya tandakan sebelum ni. Area tarik, kita tarik sekejap. Bentar, saya tarik. Area yang garisan putih-putih tu lah kalau tuan-tuan nak tengok. Okay, garisan putih-putih ni lah. Maksudnya dia boleh naik sampai sini lagi. Sampai sini dia boleh naik dan mungkin boleh lagi atas. Paling dekat dia boleh sampai dekat sini. Sebab yang ni kenaikan dia sudah berlaku. Sudah rejection dekat sini dan sudah berlaku. Maka lambatlah tuan-tuan nak entry. Kalau tuan-tuan nak entry buy pun, scalping boleh lah dekat sini. So tak comel lah tuan-tuan. Tak apa-apa nak comel. Okay. Faham kot saya rasa kat situ. Okay. So, saya bagi contoh yang lagi. GBP USD. GBP USD. Okay. Okay, kita tengok sama-sama tuan-tuan. Okay, GBP USD. Tuan-tuan tengok betul-betul dia naik kat sini. Sampai dekat area sini, nampak dia tukar jadi hijau terang. Tapi area rejection, nampak dia dah buat ekor lah. Ekor rejection dia tu sangat dahsyat tuan-tuan. Maka dia akan continue. Dia turun, bila dia reject mesti dia turun. Tetapi dia turun, dia akan test balik. Biasa, itu biasa. Bila hijau bertukar jadi merah, tuan-tuan tengok dekat sini, ada apa-apa candle, nampak? Candle apa tuan-tuan? Candle kapit. Nampak ni dekat sini. Sini saya tunjuk tuan-tuan. Nampak ni dekat BN. Bila ada candle kapit dia bermasuk continue area dia akan continue lebih lagi. Padahal saya bagi dekat sini support kan. Tetapi kalau ada macam tu, maka dia akan turun sampai ke support yang lebih bawah lagi. Sampai ke area sini, nampak? Dia boleh pergi lagi sampai area sini. Kalau satu hold lagi tu memang lagi banyak dapat. Dia memang boleh hold. Sebab apa? Bila berubah hijau jadi merah ni, dia ada candle kapit dan insyaAllah dia akan continue sampai ke kawasan support yang sebelum ni, iaitu di area sini, area sini. Memang dia akan sampai. Bila sampai keadaan dekat sini, okey, contoh belum lagi kat situ, kita pergi kat sini. Dia bertukar jadi lemah. Dia lemah tuan-tuan, dia lemah, okey. Tapi dia punya ekor pun dah pendek bawah, dia punya ekor pun tak panjang, maknanya dia belum reject kuat lagi dah. Sampai satu tahap dekat sini, dia buat rejection yang agak kuat. Nampak dekat kawasan support bawah ni buat rejection yang agak kuat, maka dia tengah naik balik, dia naik. Tapi dekat sini bukit dia lemah. Nampak dia ada continue area, continue kapit ni ada, tapi dalam keadaan doji ni lemah lah. Bila lemah, relax dulu tuan-tuan, relax dulu. Bila sini nampak tak? Hijau ada merah sikit, dia tukar sikit. Dekat area sini ada candle kapit, maka tuan-tuan boleh hold sekejap. Tetapi tak boleh lama. Sebab apa? Sebab bukit dia pun tak confident. Sebab apa? Dekat area sini ada high volume area. Bila area high volume area, tuan-tuan elakkan untuk entry dahulu. Tunggu dia break salah satu. Itu betul dah. Mungkin nak tunggu untuk test lagi sekali. Lepas tu baru dia nak naik. Nampak? High volume area ada dua macam ni kan? So tuan-tuan elakkan dahulu, nampak tak? Dia macam tak confident kejap panjang, kejap pendek, kejap dia buat doji. Okay? Menunjukkan dia nak patah balik. Ni doji ni dia nak patah balik lah ni. Dia nak patah balik, nak test area sini balik. Kalau tuan-tuan nak buat scalping, tuan-tuan boleh sell sekejap. Sell sekejap sampai dekat sini. Boleh sell sekejap sampai dekat area sini. Okay? Alright. So saya review lagi atas. Okay, AUD USD. Okay, saya nak review kat sini pair ni lah, AUD USD. Okay, pair AUD USD. Okay, kita ada entry. Yang hari tu kan. Okay, saya ada entry dekat area rejection. Nampak? Area rejection dia memang betul-betul matching dengan momentum. Tuan-tuan tengok. Momentum daripada hijau terah ni, dia jadi hijau pudak. Maksudnya ada rejection dekat sini. Bermaksud dia turun lah. Bila dia turun, dia akan turun cari support. Nampak tak sama kan? Bila kita tengok di bawah ni, nampak dia support dekat sini, betul tak? Sama kan? So dia nak turun lagi tak tuan-tuan? Dia nak turun tak turun, tuan-tuan tengok lah candle ni, nampak ni candle apa ni? Candle kapit. Bila candle kapit, bermaksud dia akan turun lagi lah. Dia akan turun. Bila main macam ni, maksudnya dia akan sideways sekejap. Tapi nampak tak? Bila sideways sekejap macam mana pun, dia tetap lagi merah. Selagi mana dia merah, tu tahu lah. Dia akan test balik kawasan support ni. Biasalah itu. Itu biasa. Sampai kawasan support ni. Bila sampai kawasan support ni tuan-tuan tengok. Dia dah berubah jadi tak berapa nak cerah. So relax dulu tuan-tuan. Tunggu dia berbalah dulu. Nampak? Bila merah bertukar jadi hijau. Di sini tuan-tuan tengok apa benda candle ni. Candle kapit tuan-tuan. Candle kapit kat sini bermaksud dia nak naik. Dia nak naik pun tak kuat mana tuan-tuan. Sampai dia nak test yang ni saya. Nampak dia nak test ini dahulu. Ini kira dah lambat entry lah. Saya tak elok dah entry. Dah lambat lah. Okay. So, itu kita bagi
yang signal kita bagi. Okey, kita bagi signal yang kita tak pernah bagi. Kalau saya lepas kat sini kan. So, AUD CAD. Mungkin boleh AUD CAD kan. Okey. AUD CAD. Keadaan sekarang tuan-tuan tengok dia dekat area mana? Dia dekat betul-betul area support, area resistance yang sangat kuat dekat atas ni. Okey, bila area resistance yang sangat kuat dekat atas ni, tuan-tuan lihat kat sini, merah bertukar jadi hijau tetapi langsung tak lagi continue pattern. Ini nampak sikit continue pattern lah. Nampak sedikit continue pattern dia. Okey, bermaksud dia boleh naik lagi. Boleh naik tapi tak boleh naik jauh pun sebenarnya. Dia boleh naik lagi sikit. Dia boleh naik lagi sikit saja. Sebab apa tuan-tuan? Sebab dekat sini langsung dia punya apa nampak? Dia punya kenaikan dia memang tak cantik lah, tak kuat. Kalau tuan-tuan perasan tak kuat dan dia bermain di area resisten dekat atas ni nampak. Dia tak boleh pecahkan lagi pun resisten ni. Mungkin dia duduk main-main kat sini. Dan pada pandangan saya, kemungkinan besar untuk dia nak turun balik untuk test kawasan sini adalah sangat tinggi. Okay, untuk test balik kawasan di sini adalah sangat tinggi. Okay. Kalau dia tak nak bergerak, saya ambil horizontal line. Simple saja. Okey, nampak area sini. Dia maknanya dia akan cuba test balik area situ. Tuan-tuan tunggu rejection. Apa yang saya boleh sarankan dekat sini, biar dia naik set sampai sini. Tuan-tuan tengok hijau ni bertukar jadi hijau yang kurang terang. Tuan-tuan boleh sell dan hold sampai sini. Itu sajalah saya boleh bagi idea sampai. Dia memang benar sekali Syafaz. Memang insyaAllah kalau ikutkan kita punya setup yang seperti kita share tadi tu, sekiranya ada divergence kat atas dia, macam bukit dia makin kecil macam kita tengok sekarang ni, sekiranya dia akan jadi warna merah tu, tuan-tuan boleh layer lah kan. Itu yang kita tengah tunggulah sekarang ni. Jadi malam ni USD kuat USD kuat. Candle pukul 11 pun tuan-tuan sampai entry ni sebatang sel ni, sebatang sel solid. Jadi tunggu pullback lah, mungkin dia akan jadi candle hijau dah. Tuan-tuan boleh layer sikit, mungkin dia akan keluarkan shadow untuk cari buyer kat atas ni, kemudian dia akan turun ke bawah. So malam ni kita akan cuba lagi tengok satu pair yang mana tu ada setup yang kita boleh kongsi bersama dengan para pendengar kita. Okay, untuk pair USD sekarang ni tengah jalan rugi saya tak share. So ini yang saya share tadi, Euro NZD tak kena sell limit tapi dia turun berganda-ganda dan kena TP yang kedua lah, alhamdulillah. Ini ada satu pair yang kena. Okey, untuk saya tengah kaji untuk pair H1 kot ada setup. So untuk Euro USD dia akan jadi sell lah untuk di H1. Jadi di H1 tuan-tuan boleh standby untuk first TP kita di kawasan support. So sekiranya dia berlaku satu candle sell pada malam ni, pada pukul 12 malam nanti, tuan-tuan boleh terus instant sell. TP kat bawah ni dah cukup, insyaAllah akan kena jaga money management, insyaAllah boleh sampai. So kalau nak cantik, tunggu dia retrace balik ke trend line ni lah. Kalau tuan-tuan nak tunggu retrace balik, kalau rasa ada money management yang kuat, boleh terus instant sell sekiranya tuan-tuan tengok di squeeze momentum kita ni masih dia kekal dengan warna merah. So biasanya kan dia akan pull back sebelum kita turun macam tu. Kadang-kadang dia tak pull back langsung macam di Euro NZD. Macam di Euro NZD ni saya target dia pull back ke atas, tapi dia pull back sampai dekat kawasan sini je, kawasan support. Saya target dia pergi ke kawasan demand, kawasan supply kata ni. Okay, kadang-kadang tak jadi, kadang-kadang jadi. Mana-mana yang dapat dulu. Alright, pastikan kalau nak enter lebih sharp, pastikan dia pull back. Kalau rasa dia boleh drop lebih jauh, just dapat trade di kawasan short zone lah, iaitu di kawasan pernah menjadi support sebelum ni. Kali ni dia punya kawasan supply dia kat atas ni untuk kita sell sebenarnya. Kadang-kadang dia sampai, kadang-kadang tak sampai. Okay, ini kawasan support dia. Okay, ada dua tempat dia akan patah balik. So kalau dia terlebih naik atas ni, dia akan test atas ni lah. So insyaAllah dia akan turun. Kalau ikutkan sekian momentum ni, pastikan di H1 kita warna merah, baru kita akan entry set. InsyaAllah dia akan turun. Boleh kan? Okay. Cantik. Jadi untuk Euro USD malam ni, kita
kita jangkakan mana sell. Kalau dia block masa candle sell, kita boleh turun instant sell. Stop loss kat atas ni, TP dekat bawah, insyaAllah dia sampai. Mungkin dia boleh break, kita tak tahu. Tapi kita cuba target kawasan support yang terdekat dulu untuk kita entry. Okay, PGU di H1 masih lagi hijau. Kita tak berani share lagi, mungkin dia akan boleh patah balik naik. So biasanya hijau sebab kapal hijau. Sini pernah jadi engulfing. Pernah jadi bukit turun. Dan sekarang ni kita tengah tunggu dia untuk naik. Mungkin dia buat pullback sebelum dia turun, dia buat kenaikan. Jadi tuan-tuan boleh standby buy sebenarnya. Macam mana kita nak standby buy, pastikan price turun ke bawah ni. Sebenarnya dia ada candle buy kat sini, tuan-tuan boleh instant entry lah. Stop loss nipis saja. Dan pastikan kita punya squeeze momentum ni warna hijau. Kat sini pastikan ada candle rejection macam ni, engulfing. Cantik dah untuk kita buy di trend line. So insyaAllah kita target dia pergi ke kawasan resistance semula. Dari situ. Okay. Kat sini kita akan bagi buy signal balik sekiranya ada rejection. So ini untuk squeeze momentum sebenarnya kita fokus buy. Kalau dia punya bukit ni bukit hijau, kita fokus buy. Okay, macam ni bukit dia hijau. Kita tengok dia break trend line. Okay, mana? Okay, kita hanya fokus buy. Sampailah dia talangan buat. Setelah naik, dia jadi warna merah, tuan-tuan boleh sell. So selagi mana dia tak reject kat sini, tuan-tuan boleh fokus buy. Tapi sekiranya dia berlaku breakout ke bawah, dia akan jadi setup sell. Kita akan target kawasan support pula lah, macam Euro USD tadi. So malam ni sekiranya ada tuan-tuan ada sebarang pertanyaan, tinggalkan di komen. InsyaAllah kita akan tengok. Ada pair mungkin kita tuan-tuan nak tengok sekali kan, mana tahu. So untuk AZD dia kita fokus buy di H1. Lepas mungkin dia akan turun untuk rejection dulu. Mungkin untuk USD pun nampak macam lemah untuk dia turun. Mungkin dia kecil lagi, kita biarlah. So untuk USD CHF dia baru terlepas entry yang cantik pada petang tadi. Dia buat rejection di kawasan support. Ada mungkin satu buy, price turun naik. Okay, ni pernah berlaku buy. Jadi ini rejection yang kita cari. So rejection di kawasan apa? Kawasan short zone. Okay, apa itu kawasan short zone? Kita pernah touch sebelum ni beberapa kali dah. Jadi tuan-tuan, short zone pernah menjadi resistance sebelum ni. So pernah jadi resistance. So sekarang jadi support. Yang pertama support, yang kedua dia terus fly. Okay. Support terus fly, dan kita tengok kat sini dia punya momentum dia sebenarnya. Mungkin momentum dia lemah lah. Maksudnya dia akan turun bila price dah sampai ke area support. So area resistance kat sana. So ini kita target, sudah sampai target sebenarnya. Kalau tuan-tuan tengok di sini, bukit dia lebih tinggi. Bukit ni lebih tinggi banding dengan bukit ni. So ada kemungkinan untuk dia reject ni ke bawah. Okay. Sekiranya tuan-tuan dapat satu entry sell yang mana pastikan dia cross dengan candle warna merah kat sini ke bawah, position merah, dan tuan-tuan boleh terus buat satu position entry sell. Sekiranya dia buat kenaikan semula, dia akan insyaAllah di bukit dia akan lagi lemah. Tuan-tuan boleh entry semula sell. Sekiranya dia kembali warna merah sell, dan kita boleh hold sampai ke area sini. Cantik sebab dengan menggunakan squeeze momentum ni, insyaAllah senang lah. Mantap juga, mantap. Dia boleh matchingkan dengan kita punya teknik masing-masing. So saya rasa benda ni membantu tuan-tuan supaya tuan-tuan nak hold lagi ke, ataupun tuan-tuan nak tengok trend ke. Pada saya benda ni membantu. So jadi tiap-tiap minggu kita share tu bukan apa tuan-tuan. Tuan-tuan pilih sendiri yang mana boleh matching dengan teknik tuan-tuan, yang mana boleh membantu. Betul. Banyak kita persen kita ni yang gempak-gempak sebenarnya. Indikator ni bukannya kaleng-kaleng. Kadang-kadang tu tak ada yang di trading, di MetaTrader pun. Hanya terdapat di trading view. Dan alhamdulillah macam untuk indikator ni memang ramai dah orang guna. Dan kita pun faham kenapa orang pakai. Sebab dia punya indikator dia memang mantap coy. Mantap coy kata orang pakai. Mantap coy tuan-tuan. Tuan-tuan kena matchingkan dengan teknik tuan-tuan. InsyaAllah pada saya, insyaAllah. Tuan-tuan pilihlah squeeze momentum ni, indikator mana yang kita nak tunjuk sebelum ni. Tuan-tuan matching dengan teknik tuan-tuan, insyaAllah tuan-tuan akan menghasilkan hasil yang optimum.
Untuk training tuan-tuan insya-Allah. Betul. Okey, Sifuan, nampaknya kita di hujung rancangan ya, Sifuan. Ya. Jadi, So segala perkongsian kita malam ni, insya-Allah kita harap tuan-tuan boleh apply lah dan kita akan review balik pada hari Khamis ni ikut dari setup kita yang betul-betul lah kena dengan apa yang kita kongsi pada malam ni. Dan betul Sifuan, tapi orang kata terima kasih kepada yang bersama dengan kita Sifuan. terima kasih kepada yang bersama kita hingga ke hujung rancangan. InsyaAllah kita akan kongsi lagi pelbagai teknik-teknik hebat dan juga macam mana kita punya live analisa lah untuk fokus pada minggu depan pada hari Khamis ni, insyaAllah. InsyaAllah. Tapi pada hujung bulan, kita di hujung bulan 12, biasanya hujung 12 ni trader besar tak masuk. Kalau tuan-tuan perasan di MetaTrader tu banyak spread dia makin besar. Jadi kalau boleh cutilah seminggu, cuma untuk kita punya mengajaknya pasal kita tetap akan setia bersama tuan-tuan dan puan-puan. Kita akan sentiasa live juga kan. Sama kita akan tengok juga. Kita akan kongsi juga lah macam pergerakan market, walaupun market orang kata tak ramai yang trade. Tentu. InsyaAllah pada betul, InsyaAllah pada bulan 1 nanti akan dapat setup yang cantik untuk kita entry sama-sama. Okey. So Sifuan, terima kasih pada Cik Legacy Cik Fah. Kita kata mantap lah tipu FNS. Mantap. Ada juga Sifuan, ada juga yang kata bersama kita, alhamdulillah. Okey, kepada sesiapa yang tak bersempat bersama dengan kami pada malam ni, insya-Allah kami ada buat kopi Sifuan, kita ada simpan video ni. InsyaAllah tuan-tuan boleh pergi ke MFM TV online. Okey, tuan-tuan follow, tekan butang notification. InsyaAllah tuan-tuan akan dapat lah tengok, boleh share dekat kawan-kawan. Mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah. Okey, so kita di penghujung rancangan lah Sifuan. So yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, segala kelemahan kekurangan daripada kami berdua. Mudah-mudahan perkongsian kami pada hari ini bermanfaat kepada semua, insya-Allah. Okey, yang baik daripada Allah, segala kelemahan daripada kami berdua kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.